Okay, Alhamdulillah kita hari ini akan buat kelas dan lebih kepada you all dah tengok dah video tadi kan? Betul lah, video semua dah tengok? Dah doktor dah. Okay, okay, so saya tak nak komen tentang video dulu, ada komen tentang apa yang kita nak belajar, tapi saya nak buka skrin saya untuk saya share tentang pre-opening Bursa Malaysia. Yang maksudnya sekarang ni kalau Bursa Malaysia, kalau Bursa Malaysia ni selalunya kita akan open pada pukul 9, tapi sebelum tu pukul 8.30 selalunya kita dah ada pre-opening sorry, saya punya bateri ni dah habis. Nak habis sekejap. Okay, share screen. Okay, ni ialah pre-opening. Kalau dia tengok, ni platform saya untuk RHB. Yang ni adalah Hon Yong. Ini ialah Afin Huang. Okay, kalau dalam masa pre-opening ni, you kalau tengok contoh satu kaunter yang kita nak, let's say lah kita nak beli, contohnya Supermac Supermac ni ialah kaunter glove dan dia telah buat satu mencatatkan keuntungan yang terbaru lah dekat dalam dia punya quarter report. Okay, yang tu untuk fundamental. Tapi kalau tengok pre-opening, okay, dia tengok yang queue nak membeli tu. Okay, harga semalam adalah RM9.78 ini. Reference dia adalah RM9.78. Okay, tetapi orang queue ada yang nak jual, ada yang nak beli. Okay, contohnya yang ni RM8.50 ni ada 31,500 unit nak menjual. Okay, yang ni 10,000 nak menjual pada harga RM8.90. Jadi kita harga semalam RM9.78. Lepas tu yang nak beli pula yang ni. Okay, RM12.70 ada RM51,900, RM800 ni pada harga RM12. 100 unit ni pada harga RM9.800. 123,000 unit ni daripada pada harga RM11. So, kalau kita tengok, dia ada panggil Theoretical Opening, Close and Price ni, TOCP. Okay, TOCP. Ini adalah harga theoretical, harga akan buka pada RM9.96. Okay, RM9.96 iaitu dia naik daripada harga semalam. RM9.78 ni semalam ni. Tapi dia akan buka RM9.96 sebab dia ada berita baik tentang dia punya keuntungan quarter report dia. So sebab tu hari ni dia akan naik. Tapi macam mana kita nak dapat harga ni kan? So makin ramai orang membeli kat sini, makin ramai orang beli, okay, dia queue, maka harga ni mungkin makin akan lagi naik. Okay, kalau ramai orang menjual, okay, ramai orang nak jual, maka yang ni mungkin akan jatuh. Harga akan jatuh. So dekat sini harga tengah nak naik, RM9.96. Cuba kita tengok kaunter lain. Okay, contoh tadi, semalam kita ada tengok Harta. Okay, Harta juga dia telah report dia punya quarter report dia. Okay, Harta pun sama. Okay, TOCP dia dah RM18.40. Harga dia semalam adalah RM18.20. Okay, so maksudnya dia naik 20 sen. Okay, dia naik 20 sen, lebih kurang 20 sen. Ini 40 sen, tak. Dia naik 12 sen. Sebab apa? Sebab ramai yang nak beli berbanding yang nak jual. Okay, sebab untuk theoretical opening, closing and pricing ni, dia akan juga kita buat masa opening, masa tengah selepas rehat nanti dan juga masa closing pada pukul 4.45. 4.45 petang closing pun macam ni juga. Orang akan queue. Okay, queue tu dia order lah, dia put order dan harga tersebut akan menunjukkan berdasarkan kepada permintaan dan juga penawaran sesuatu saham tersebut. Berapa ramai orang minta, maka harga dia akan naik. Maka kalau ramai orang nak jual, maka harga dia akan turun. Okey, ada soalan tak tentang pre-opening ni? Ada soalan? Tak ada, Doktor. Tak ada? Doktor? Ya. Kalau jual dengan beli tu,
Dia kena request dulu nak jual ke nak beli. Kita kena set order. Okey, contohnya saya tunjuk Saya tunjuk, saya nak, contohnya lah, saya nak beli, kita tengok satu kaunter yang murah sikit lah. Yang ni mahal-mahal ni sebab satu lot saya kena beli, okey, contohnya kalau saya nak beli kaunter ni murah kan, sebenarnya saya tak nak beli pun, saya saja je. So, saya nak beli pada harga 9 sen, okey. Saya nak beli pada harga 9 sen, okey, saya letak buy, okey, letak saya punya trading pin. Okay, saya letak keep pin. Lepas tu kuantiti saya nak beli yang ni 100,000. Okay, ini sebab saya tahu je saya tak dapat. Okay, 100,000 pada harga 9 sen. Okay, pada harga kalau nak bagi lagi tak dapat, saya letak pada harga 0.085. Maksudnya kalau you letak lagi rendah, okay, you kena mungkin nak dapatkan beli harga tersebut, dia maksudnya dia susah lah. Kalau you nak dapatkan terus, you kena letak pada harga yang lebih tinggi. Contoh saya letak ni 0.085, you tengok kat sini 23,873 kan. Kalau saya letak buy, you tengok apa akan jadi. Saya letak buy. Okay, total dia 8,500. Okay, saya letak order dia, confirm. Ada harga 8 sen setengah. Betul kena tengok betul-betul. Nanti kan salah beli kan susah. Okey, dia tengok sini. 45,956. Okey, yang ni sorry. 45,956. Dia akan bertambah lah 100,000 yang saya ini. Dah jadi 46 ni, maksudnya ada orang tak jadi belilah. Okey. So, kalau kita tengok order kita, okey, kita tengok order. Okey. Nampak? Saya dah masuk dalam market. Saya dah queue. Okay, saya dah beratur untuk membeli. Okay, dah beratur untuk membeli pada harga 8 sen setengah. Okay, dia belakang 46,000 ni. Okay, dia belakang 46,000 ni. So, kalau saya nak dapat saya punya ni, maksudnya orang tu jual sampai habis 46,000 ni barulah saya dapat. Okay, tapi kalau saya nak beli sekarang, saya kena beli, tengok orang nak jual pada harga 32,000 pada 9 sen setengah ni. Pada harga 9 sen 4 juta, 32 juta. Ni 4 juta, 4.2 juta. Okay. Yang nak membeli kat sini kita tengok 3.29 juta. Yang ni 20,000. So sekarang ni kalau saya nak dapatkan harga ni, okay, contohnya kalau kita tengok 4 juta ni yang nak jual pada harga 9 sen. Lepas tu yang nak beli pada harga 3.29, okay. You tengok kepada dia punya TOCP dia ialah 9 sen. Okay, TOCP ni harga yang akan dibuka adalah 9 sen. Sebab apa? Sebab nak jual pada 4 juta 9 sen. Yang beli pada 3.9 sen setengah hanya 3.2. Okay. Harga dia akan naik kepada 0.09 kalau yang ni 3.29 juta ni, okay, dia punya permintaan contohnya dia jadi 4.3 juta. Kalau ini jadi 4.3 juta, maka harga akan jadi 0.095. Okay, 0.095. Okay, kalau dia jadi 4.3. Okay, sebab dia lebih besar daripada harga 9 sen ni, maka harga TOCP akan bertukar, okay, menjadi 0.095. Okey, faham ke? Okey, so kalau ni 3.6, ini 4.2, dia kena ada lebih kurang 600 juta lagi lah untuk harga buka pada 9 sen setengah. Tapi kalau you nak buka, you bolehlah queue pada harga 9 sen setengah. Kalau you queue pada harga 9 sen setengah, okey, contohnya saya queue kat sini, saya beli contoh 10,000. Okey, 10,000 pada harga 0.095, okey. Tapi nanti kalau dia punya TOCP adalah 9 sen, saya still akan dapat pada harga 9 sen walaupun saya letak harga 0.095. Okey. Faham tak? Sebab apa? Sebab saya letak pada 0.095 tapi saya dapat beli pada harga 9 sen sebab yang ni nak jual pada harga 9 sen. Okay.
Tapi kalau yang ni lebih tinggi, contohnya 4.7 juta kat sini. So saya tak dapat dah harga 9 sen yang ni. Saya akan dapat harganya ialah 9 sen setengah. Okay, faham tak tu? Faham ke? Faham ke tak ni? Ha? Pening. Pening. Pening ya? Itulah tu. Yang ni bukan, ini memang praktikal ya, praktikal. Okey, sebagai contoh lah. Okey, kalau saya nak tunjuk ni takkanlah saya tunjuk betul-betul saya beli. Okey, tak apalah, saya boleh beli betul-betul. Kalau saya beli 10,000 ni, okey, saya beli 10,000, duit saya ada tak? Kalau 10,000, 900 setengah. Okay, kalau 10,000, 900 setengah. Tak adalah saya tak nak modal saya tersangkut kan. So 10,000 ni 900 setengah. Ini 26,000, 26 juta. Okey. Kalau saya letak ni, contoh saya submit ni. Saya letak buy, okey. Saya letak buy dan saya submit. Okey, dia akan pergi dekat sini. Betul tak? 3.663 ni 500 dia akan jadi 3673. Sebab saya tambah lagi 10,000 ya, tengok Nanti kita boleh cancel lah. Okey, saya buy. Saya confirm 900 setengah 900 setengah. Saya confirm. Nampak? Tengok berubah tak sini? Nampak? 3673. Nampak ada kan? Okey. 3673. Sebab 10,000 sebab 10,000 tu saya dah masuk. Okey. Walaupun saya letak pada harga 9 sen setengah. Okey. Tapi kalau dia orang tak tambah queue ataupun tambah jual ke apa, saya memang akan dapat pada harga TOCP ni, iaitu harga 9 sen. Okay, walaupun saya dah letak pada harga 9 sen setengah ni. Okay. Saya akan dapat juga pada harga 9 sen setengah juga. 9 sen. Buat masa ni lah. Tapi kalau dia dah tinggi 37 ni, naik, saya akan beli pada harga 0.095 lah. Okay, sebab dia dah melebihi pada ni 4.2 juta ni. Kalau ni 3.8 ni melebihi daripada 4.2 juta, maka dia akan ni. Okay, tak apa. Yang ni saya nak cancel dulu sebab saya tak nak trade hari ni sebab saya ada kelas. Betul tak? Okay, so kalau kita lagi satu, kalau you nak trade, okay, you kena make sure you boleh monitor kalau you nak jadi trader. Okay, kalau you nak jadi trader. Lainlah kalau you jadi investor. Okay, so saya cancel order. Nampak saya dah cancel order yang ni. Okay, cancel. Okay, you tengok dekat sini, dia dah cancel 3.813 lah. Maksudnya 10,000 telah dikeluarkan dari order. Yang ni pun saya cancel yang 8 sen setengah ni. Jadi saya cancel order. Okay, selagi sebelum pukul 9 kita boleh cancel order lagi Okay, so saya cancel. Okay, nampak. Okay, so nampak di sini saya dah kurangkan saya punya ni. Okay, saya punya queue. Dan kita tengok ramai juga yang tiba-tiba cancel, lepas tu ada yang order lagi. Okay, so sekarang ni 22 juta kat sini, ni 3.8. Okay. So ini adalah pre-opening. Pre-opening ni kita nak tengok macam tu lah. Okay, kita tengok lagi satu counter. Yang ini pun yang baru semalam dia report dia punya quarter report. Okay, ni contohnya ni 237 pada beli 237, jual pada 237 juga, 2000. So sebab tu TOCP dia adalah 237. RM2.37. Okay, contoh So saya tengok lagi satu. Okay, ni counter glove juga counter glove K plus. K plus dia punya TOCP dia RM3.7. Okay, RM3.7. Dia punya reference harga semalam dia ialah RM3.68. RM3.68. Okay. So dia naik 2 sen je. Dia naik 2 sen. Okay. Dia naik 2 sen. Alright. So kita akan tunggu selalunya kalau you jadi full time trader ataupun full time investor,
kerja you akan, yelah ada setengah tu dia akan kerja daripada pukul 8.30 macam ni sampai pukul 9.30 pagi. Setengah jam, 1 jam lah. Lepas tu dia akan kerja lagi pada pukul, mungkin dia akan kerja dari petang pula. Petang pada pukul 4.30 sampai pukul 5 atau closing. So time tu je dia kerja. Ini kalau yang professional trader ni. So dia kerja mungkin dalam 2 jam sehari. 2 jam sehari dan dia perlukan modal lah. Perlukan modal tapi dia kerja 2 jam sehari dan dia dapat income setiap hari. Contohnya kalau dia punya modal 100,000 satu hari, kalau dia dapat 5% ataupun 10%, dia akan dapat 5,000 lah sehari ataupun 10,000 sehari. Kalau dia punya modal 100,000, dia ada masuk 100,000, dia scalping dia masuk 100,000, dia keluar balik pada hari yang sama. Pada hari yang sama juga dia keluar juga. Ataupun dia akan keluar mungkin sehari, 2 hari selepasnya. Jadi ini yang full time trader ramai kat sana yang di luar tu dia jadi full time trader. So dia kerja dia cuma tak perlu nak hadap screen 24 jam. Dia cuma ada yang profesional tu dia hanya depan skrin pukul 8.30 sampai pukul 9.30 pagi dan pada petang pukul 4.30 sampai pukul 5. Itu dah time dia kerja. Lain masa-masa lain dia semua relax lah, pergi Starbucks ke, pergi kalau dah untung kan, pergi Starbucks ke, pergi jaga anak kan, apa semua dan sebagainya lah. So ini adalah contoh macam mana career sebagai seorang trader ataupun full time trader ataupun investor lah. Ada soalan tak? Kita ada beberapa minit lagi. Sebab tu saya tadi bagi tahu sangat-sangatnya dah penting kita untuk masa tu. Kalau you jadi full time trader ke apa, you lambat seminit, lambat sesaat ke, you mungkin dah rugi ataupun you mungkin melepaskan keuntungan you. Sebab tu very important. The time tu is very very important kalau dalam apa trading ataupun dalam investment. Time is very essence. Time is very essence. Maksudnya sengaja nak lambat ke apa kan, sebab kita dah, contohnya kita dah beli dan kita nak kena jual, jadi kita lambat. So kalau full time trader ni dia memang akan tengok bila dia time kena reverse je, harga tu nak reverse je, dia dah kena jual. Dia tak boleh lambat-lambat lah. Ada soalan tak? So lagi 1 minit lagi. 1 minit nak buka. Sekejap. Tanya. Terus tanya. Kalau untuk order tu ada minimum ke? Maksudnya berapa order paling kurang kita boleh ambil? 1 lot 100 unit. Itu yang paling minimum. 1 lot dalam 1 lot. Tapi kalau you order terlampau kecil, ya. Kalau beli sekarang ni market dah buka. Belum lagi lagi seminit. Saya akan tunjukkan nanti bila market dah buka. Kalau nak beli 100 unit boleh, tapi masalahnya kalau harga dia terlampau rendah, tadi macam contohnya harga 10 sen, baru kena bayar RM10. RM10 kan? Betul tak? Tapi you punya broker fee you pun dah mahal. You tengok 80 tadi dia buka pada harga 9 sen setengah. Nampak? Sebab tadi mungkin masa time dia queue tu dia dah queue lebih tinggi, jadi dia queue pada dia buka pada harga 9 sen setengah. Kalau saya tak cancel, saya dapat tau. Sebab saya letak pada harga 9 sen setengah. 80 tadi kan, saya ada cancel kan. So maksudnya dia buka pada harga 9 sen setengah. Kalau kita tengok yang lain, Supermax. Supermax tadi dia buka pada harga RM9.91. RM9.91. Sama dengan harga theoretical closing price ni, nampak? Yang ni saya buka top 30 volume top 30 volume. RM9.91. Harga semalam dia RM9.78. Lepas tu tadi kita ada buka Harta ada tak top 30? Harta tak masuk top 30. Top 30 ni adalah volume yang tinggi untuk 30 syarikat yang tinggi pada hari ni. Volume tu maksudnya pembelian dan penjualan yang banyak lah. Tapi Harta ni memang tengah tinggi lah volume dia. Tapi dia jatuh sikit lah daripada harga buka. Harga buka tadi RM9.91, sekarang ni masih lagi RM9.91. Alright. So berapa kena beli? Minimum 1 lot.
Iaitu Tolak 100 unit. Okey. 100 unit. Tapi kalau macam ni, you nak beli 100 unit, okey lah, baloi lah. Sebab 100 unit, kalau dengan RM9.80, nampak ada jatuh Sebab apa? Okay, selalunya pagi-pagi is the best time to sell. Pagi-pagi is the best time to sell. Sebab tu, saya cakap trader kena cepat. Dia tak boleh relax. So, you dah beli semalam, pagi ni jual terus. Tadi RM9.91. Dah untung dah. Sebab you dah untung 20 sen. Sebab semalam you beli pada harga RM9.78. Hari ni dia dah naik RM9.91. You dah untung dah kat situ. Kan? Tapi kalau you lambat, nampak? Kalau you lambat, daripada RM9.91, sekarang ni jadi RM9.86. Dah jatuh. So, morning is the best time to sell. Okay? Pagi. Sebab tu selalu orang akan jual pada harga, pada waktu 9 sampai 9.30. Jangan beli pada waktu ni. Waktu ni selalunya, kalau beli, kalau tengok dia terus naik, tak apa. Tapi kalau beli lepas tu, dia terus jatuh. Okay? Sebab pagi-pagi ni selalunya counter akan aktif dan ramai akan menjual. Dia nak ambil keuntungan. Selalunya. Tapi taklah selalunya macam tu. Okay, taklah selalunya macam tu. Ada setengahnya pagi-pagi dia naik, dia terus naik. Okay. Dia pagi-pagi dia naik, dia terus naik. Tapi selalunya kalau counter-counter yang contohnya dia naik dah terus, okay, macam Supermax ni, daripada RM9.78 dia naik RM9.91, dia ada gap up, dia panggil gap up tu, maka dia kena turun sekejap. Okay, dia kena turun sekejap. Okay. Okay, ada soalan tak? Saya nak tanya daripada hati ke hati ni. Okay. Yang perempuan saya tak tahu sama ada dia orang suka ke tak kalau dalam tengok dalam pelaburan saham ni kan. Sebab kita ada banyak, kita akan belajar nanti. Pelaburan saham, pelaburan hartanah, pelaburan unit trust dan sebagainya lah. Ini saham. Okay. Lain dia punya risiko dia. Risiko dia agak tinggi sikit berbanding unit trust. Lebih tinggi daripada tabung haji dan sebagainya. Okey, saya nak tanya, kalau dalam konteks pelajar-pelajar sekarang ni, adakah pelaburan saham ni menarik minat you ataupun you sekadar masuk kelas je lah ni, kelas wajib kan, wajib kena ambil? Dekat ni kurang Menarik faham minat. sikit. Ya, macam mana? Lelaki saya tak ada masalah. Saya tahu lelaki dia suka. Saya nak tanya yang perempuan. Kurang faham, Doktor. Kurang faham. Okey, memang dari mula-mula ni tak faham, tapi Pening yang je. pentingnya sekarang ni yang pening ni sebab apa pening ni, tak tanya soalan. Tanyalah soalan, kena tanya terus. Kena tanya. Ini diam je tak boleh. You kena tanya. Okey. Tanya apa dia? Apa ni? Apa maksudnya macam tu ke kan? Yang you tak faham tu lah. Kalau you senyap je, macam faham. Doktor, saya nak tanya. Kan kalau macam saham ni kan macam doktor kata biasa orang akan jual dan beli waktu pagi kan. Maksudnya benda yang kita nak beli tu, maksudnya dia memang kena ada kaitan dengan maksudnya macam mana kita tak tahu benda apa yang sesuai untuk kita beli. Macam tu lah. Apa yang you beli? Okey, dia sebenarnya ada banyak faktor tentang saham ni naik ke turun ke apa ke. Faktor sentimen pun ada. Sekarang ni sentimen tak berapa cantik. Okey, sebagai contohnya sentimen politik tak berapa stabil dan sebagainya kan. Itu adalah faktor-faktor luaran. Okey, dia ada faktor luaran dengan juga faktor dalaman. Faktor luaran tu kita akan tengok macam biasalah dalam you punya fundamental analysis tu, pastel tu ada kan, pastel, ingat tak pastel? Politik, ekonomi, legal, teknologi, environment dengan juga L lagi satu apa? Legal dengan lagi satu L. Politik, ekonomi, pastel. Politik, ekonomi, apa lagi S? Aduh, tadi saya sebut. Teknologi, environment dengan legal. Okay, legal. Undang-undang. So, faktor-faktor luaran ni akan memberi kesan juga kepada ekonomi, industri. Tapi kita ada faktor dalaman iaitu syarikat, company. Syarikat ni dia punya keuntungan dia punya apa dan sebagainya lah. Okey, kalau dah kita tengok dari segi fundamental lah. Orang perempuan suka tengok fundamental. Dia tak suka tengok ni kepada chart ni. Chart ni lain. Chart ialah
Okey, dalam saham dia ada dua, technical analysis dan juga fundamental analysis. Okey, technical dan juga fundamental. Fundamental ni kita tengok annual report dan sebagainya dan kita tengok ekonomi, kita tengok news dan sebagainya. Kalau tengok technical ni kita hanya tengok kepada carta. Okey, carta. Okey, contoh saya bagi contoh saya share screen sekejap. Okey, yang macam ni adalah carta. Okey, saya buka ni, saya okey, saya buka contoh okey apa Supermax ni dah merah dah Supermax. Nampak? Supermax dah merah. Okey, you nampak tak? Lambat sikit kan? Lambat sikit you dah merah. Okey, Supermax kita tengok chart dia. Ini kalau technical analysis. Okey, walaupun dia untung, tapi kenapa dia tiba-tiba masa time lepas dia catatkan keuntungan, dia terus turun. Dia terus turun. Sebab tu kita kena tengok kepada carta dia lah. Carta dia macam mana kan. Nah, tengok sekarang ni dia turun. Hari ni dia turun. Hari ni dia turun. Mungkin dia akan turun, tak tahu lagi lah. Tapi ini lah maksudnya orang ambil profit. Orang ambil profit. Sebab dia hari ni dia contohnya dia dah ambil dia buat announcement, dia announcement bahawa dia untung besar. Tapi pagi ni orang-orang yang beli tu ada yang ambil keuntungan. Yang selalu ambil keuntungan ni trader. Trader yang ambil keuntungan. Yang invest jangka masa panjang dia tak ambil keuntungan, dia akan simpan lagi sebagai contohnya. So mungkin dia dah beli dekat sini, kalau investor dia beli pada harga RM1 dulu, sekarang dah naik kepada RM9, so dia simpan je lah. Investor lain dia dengan trader dia beli jual beli hari-hari dia jual ke ataupun so investor dia akan beli dan simpan. Dia beli sekarang time ni pada tahun, contohnya dia beli tahun berapa ni 2020 April. 2020 April dia beli pada harga RM1, pam sampai sekarang ni RM9 dia simpan je. Saya dulu pernah beli, tapi sebab saya dia bukan investor, saya beli jual. Sekarang saya tak pegang pun Supermax. Tapi kalau saya beli dulu, saya ingat dulu saya pernah beli Supermax pada harga 75 sen. Saya pernah beli harga pada 75 sen, tapi saya tak sabar, saya jual. Sekarang ni harga dia RM9.90. RM9 lah. Senang cerita. Nampak tak dia punya kenaikan dia berapa peratus? Berapa peratus dia naik daripada harga 70 sen tu ataupun RM1 lah. 900%. So 900%, kalau ada setengah-setengah tu dia dah jadi jutawan. Ada ramai juga yang jadi jutawan sebab dia modal dia masa tu saya tengok asalnya RM500,000, tapi lepas dia tunjuk tu dia dapat 2 juta kan, 3 juta. Maksudnya dia dah jadi jutawan lah dalam masa COVID sekarang ni. Dalam masa COVID. Jadi kalau kata DDNK kan, dia tak handsome macam mana? Dia tak handsome tapi apa? Janji kaya. Janji kaya. Ada saya tak boleh nak brain. Tapi kira betul lah juga dia kata tu, biar tak handsome janji kaya. Tapi kalau boleh kan, biar handsome dan kaya. Tu lagi seronok lah kan. Okay. So maksudnya geng-geng ni kalau time dia betul-betul yang mana investor lah. Saya rasa investor is better lah daripada trader memang kita keluar masuk kan. Tapi kalau investor ni dia beli the whole aja. Tapi cara nak beli tu kena betul, dan cara berapa banyak you beli pun kena betul supaya you taklah melabur semua eggs you in one basket. So you kena diversify. So maksudnya janganlah you ada RM100,000 letak kat sini. Kalau dia tak naik macam mana? Kalau dia turun, so tu masalah dia. Alright. So kita berbalik kepada kita punya kelas, iaitu saya punya lecture tentang Islamic equity tadi kan. Dah tengok kan video kan? Dah, Doktor.
Apa yang you faham? Differentiate between Sharia and non-Sharia firms. Ini you faham orang perempuan kalau benda-benda teori ni dia faham lah. Orang lelaki kalau kita suruh tengok kepada lecture tadi, faham ke tak saya nak tanya lelaki? Senyum je. Okay, so Dua kali basically dua kali tengok baru faham tapi orang perempuan cepat je faham dia sebab dia orang ni rajin. Okay. Lelaki pun rajin juga. Okay. Okay, dia tak ada kemana lelaki ke perempuan, dia sebenarnya bergantung pada individu lah. So kalau you rajin, you akan dapat lebih banyak belajar lah. Okay, so dalam konteks saham ni, ada yang syariah, ada yang tak syariah, ada yang halal, ada yang tak halal. Okay. Dalam pasaran, kita senang je nak tengok sama ada dia syariah atau tak syariah. Kalau masa kita ni belajar lah ni, dalam teori ni, kita macam-macam lah kita belajar. Prohibition of riba, prohibition of gharar, maisir, prohibited product sampai dan sebagainya. Kan, dan juga ada threshold 5%, ada threshold 20%. Sebab apa? Kadang-kadang company tu dia ada simpan duit dalam bank konvensional. Tapi still bawah threshold 5%. Contohnya, still syariah, okay? Still syariah compliant. Okay? Tapi kalau dia lebih daripada 5%, okay, contohnya bank dia punya income daripada bank konvensional lebih daripada 5%, maka dia akan terkeluar daripada syariah compliant. Dan siapa yang menentukan dia sama ada dia di syariah atau tidak? Okay, dia panggil SAC, Syariah Advisory Council. Okay, Syariah Advisory Council, iaitu scholars yang menentukan mereka ni syariah atau tak syariah. Okay, setiap tahun 2 kali. Setiap tahun 2 kali dia orang akan buat. Okay, dia ada tarikh dia lah untuk dia buat tu. So setiap tahun 2 kali, dan setiap tahun 2 kali tu maksudnya contoh saya November dengan nanti saya cek boleh dah, saya pun dah lupa. Okay, maksudnya 2 tahun sekali dia akan beritahu, okay, kaunter ni tak syariah, kaunter ni syariah. So dia akan keluarkan list. So maksudnya kaunter-kaunter yang syariah ni boleh jadi tak syariah. Okay, dan juga kaunter yang yang tak syariah boleh jadi syariah. Okay. Tapi kalau kita sebagai contohnya pelabur ataupun trader, okay, dekat pasaran, kita tak adalah nak fikir-fikir sangat ni gara ke, maisir ke, ni semua yang kita nak tahu syariah tak syariah. Contohnya macam ni nampak skrin saya? Nampak ke skrin saya? Nampak Doktor? Nampak. Okay, contoh macam mana you nak tahu counter tu syariah atau tidak? Adakah kita perlu mengetahui tentang dia ni dia ada gharar tak? Dia ada maisir tak? Dia ada riba ke tak? Kalau kita nak kena buat benda tu semua, memang lambat lah kita nak beli kan, betul tak? So sebab kita telah disenangkan, kerja kita telah disenangkan oleh SAC atau Bursa Malaysia. Dia dah senaraikan yang syariah dan tak syariah, dan untuk dalam platform contohnya RHB ni, dia dah bagi tahu dah yang bulat ni semua syariah. Okay, yang bulat ni nampak ada bulat kan? Nampak tak ada bulat tepi ni? Ini syariah. Okay, kalau saya buka Hong Leong, Hong Leong contohnya, Hong Leong pun bulat juga. 80 bulat ni, okay, ni semua syariah. Okay, ini syariah. Okay, ini syariah. Yang ni tak syariah. Atau MCB. Okay, yang kenapa ada CC ni semua ni? You faham ke apa CC ni? Nanti kita akan explain mungkin pada waktu akan datang. Okay, contohnya C ni adalah anak. Okay, W ni pun anak juga. Okay, W ni pun anak juga. Okay, OR ni adalah rights. Okay, rights. Okay, OR. Dan ini WB. Ini memang confirm sebab tak syariah. Sebab mak dia pun tak syariah. Tengok sini. Mak dia tak syariah kan? Luster ni. Mana luster tadi? Ni. Mak dia tak syariah kan? Dia tak ada bulat tu kan?
Anak dia pun tak syariah. Kalau mak dia tak syariah, confirm anak tak syariah. Mana anak dia tadi? Luster WB. Tadi ada tak? Ni tak ada pula. Contohlah saya buka. Okey, saya letak sini. Luster. Okey, nampak Luster dia ada 2 anak. Yang maksud saya anak tu Warren Okey, anak ni Warren. Warren ni ialah dia akan belajar lepas ni. Apakah Warren? Warren ialah hak dia untuk tukar anaknya kepada mak. Okey, ni saya gunakan bahasa yang mudah-mudah supaya kamu faham. Warren ni adalah, kalau dalam bahasa akademik, the right to exercise your warrant to become the mother share. Okay. So kita beli ni, kita belum beli share lagi. Kita cuma beli hak aja. Hak untuk menukar kepada share. Okay. So warrant WA, WB. Dia ada 2 anak. Kenapa dari satu orang ni WA dan satu WB? Seorang Along, seorang Angah. Mana pergi nombor 3 apa? Alang Alang. Mana pergi Alang? Alang belum lahir. Okay. Alang belum lahir lagi. So, kalau Alang lahir, dia akan jadi Luster WC. Semua anak-anak dia tak syariah. Sebab mak dia tak syariah. Nanti orang tanya, bapak dia mana? Ini saham ni tak adalah bapak dia. Ini, sebab saham ni, dia cuma analogi yang saya pakai. Okay, analogi. Okay. So, mak dia tak syariah, anak-anak pun tak syariah. Tapi kalau contohnya kita cari yang syariah, contoh, ya. Silakan. Kalau mak dia syariah, kalau anak dia tak syariah. Okey. Kalau mak dia syariah, anak confirm syariah. Kecuali dia bukan anak betul. Faham tak apa saya cerita tu? Okey, ni saya tunjuk, ni analogi dia. Okey, saya nak buka, apa kaunter yang you nak saya check? Apa kaunter yang kita nak tengok? Saya bagi nama. Tak ada ke? Ada? Tak tahu. Belajar ke? Ya, apa? Petronas ada? Petronas. Ada. Ni semua kaunter-kaunter korang ni semua kaunter yang popular je. Mahal-mahal. Okey, ni Petronas. You nak tengok apa Petronas? Okey, saya ambil satu lah. Kita ambil Petronas Zagagan Pet Deck. Okey. Okey, nampak ni mak dia. Yang ni anak dia. Tapi anak dia bukan anak betul. Anak dia bukan anak betul. Tak syariah. Tak syariah. Okey, saya nak bagi cerita sikit kenapa dia tak syariah. Sebab dia ni, okey, dikeluarkan oleh bank. Dia ni dikeluarkan oleh bank. Warren ni dikeluarkan oleh bank. Okey, bukan dikeluarkan oleh mak dia. Jadi dia bukan anak kandung. Dia bukan anak kandung. Dia mungkin anak angkat. So, kita kalau secara untuk mudahkannya, dia tak boleh terima faraid. Faham ke tak ni? Sebab tu dia tak, dia tak boleh terima faraid. Ni saya analogi ni. Kalau anak kandung boleh terima faraid, betul. Kalau bukan anak kandung, anak angkat ke apa, dia tak boleh terima faraid. Dia bukan ahli faraid, betul tak? Betul? Okay, so sama juga dalam ni sebab dia ni warrant yang dikeluarkan oleh bank. Sebab tu dia bukan W, dia C. Okay, beza dia C. Okay, C. Kalau C je memang bukannya mak yang keluarkan, tapi bank keluarkan. Kalau W, betul. Okay, saya contohnya saya buka satu kaunter yang banyak lah dia punya ni. Kita buka contoh Supermax tadi Supermax. Okay, Supermax ni nampak. Dia ada banyak anak dia ni. Supermax C1, C berapa di sini. Semua ni bukan syariah. Semua nak angkat. Walaupun mak dia syariah. Walaupun mak dia syariah,
anak dia tak syariah sebab anak dia bank keluarkan. Okey. Ni CIA, CIB ni anak nombor. Ini memang banyak anak ni lah. Anak angkat dia ni. Okey, CIA, CIB, CIC, CID. Ini bank yang keluarkan. Okey, bank yang keluarkan. Ini contoh. Okey. Contoh warrant dia tak syariah dan dikeluarkan oleh bank. Ini Supermax. Kita tengok lagi satu. Cuba tengok Top Glove. Okey, Top Glove. Mak syariah. Tapi anak semuanya kebanyakannya adalah anak angkat. Sebab C. Lepas tu ada H. Okay? Ini semua anak angkat. Okey. Anak angkat. Jadi anak angkat dia semua tak ada bulat. Tak ada bulat. So yang kalau nak tahu anak yang syariah ialah anak yang ada bulat dan juga dia selalunya W. WA ke WB ke. Tapi kalau dia mak dia tak syariah, maka anak confirm tak syariah. Contoh yang tadi lah. Luster tadi kan. Sebab mak dia tak syariah, anak dia pun tak syariah. Okey. Tapi kalau mak dia syariah, tak tentu lagi yang ni syariah. Okey. Alright. Tapi untuk beli warrant ni www ni semua ni risikonya tinggi. Sebagai contohnya saya buka apa counter ada warrant sekejap, saya buka top 30 quotation top 30. Okey, ni top gainers. Okey, top gainers. Saya tengok ada tak yang W kat sini. Okey. Yang ni Acme Warren. Okey, Acme Warren. Acme Warren yang naik 4 sen. Acme Warren. Ini adalah Warren. Okey, ini adalah anak. Okey, mak dia Acme lah, betul tak? Okey, kalau kita cari Acme. Okey, Acme. So, nampak. Acme mak dia. Anak dia Acme Warren. Sebab mak syariah, anak pun confirm syariah lah. Kalau W kalau C tak ada lah. Kalau C tak ada. So sebab mak dia naik, anak dia pun naik. Selalunya macam tu lah. Sebab mak naik, anak pun naik. Kenapa? Nanti kita akan belajar kemudian tentang Warren nanti. Alright, ada soalan tak? So senang tak kalau nak beli saham nak beli counter daripada bursa? Tak payah pun you nak tahu gara dia ada gara ke tak, dia ada maisir ke tak, dia ada riba ke tak, sebab semuanya dah ada simbol-simbol yang tertentu. Saya lupa nak tunjuk Affin Wang ni lain sikit. Kalau you tengok Affin Wang, dia kena klik kat sini. Important message, check out corporate association. Alright. Dia kena klik kat situ, dia akan letak sini. Index ni. Syariah. Info dia you kena letak, dia kena tengok dekat sini. Dia akan tulis situ syariah. Syariah. Contoh ni Press Berhad. Press Berhad hari ni naik 5 sen setengah. 5 sen setengah. Ini price distribution. So, ramai orang membeli pada harga ni. Pada harga 50 sen ni. Yang merah ni orang jual. Yang hijau ni orang beli. So, dia start naik tadi. Tengoklah dia naik daripada harga 43 sen naik. Lepas tu 49.50 dah start jual balik. Tapi kalau tengok kat sini, ramai orang beli pada harga 50 sen. So, mungkin boleh dia boleh
mungkin dia boleh naik balik lah kalau dia. So boleh monitor lah nanti. Tapi kalau dia tak naik, dia akan turun lah. Ini kalau intraday ni. Intraday you tengok ni dalam masa 1 hari punya carta. Naik, tapi selalunya untuk intraday ni, pagi-pagi memang selalu macam ni. Dia naik, lepas tu dia akan turun. Itulah carta biasa untuk intraday. Naik, turun macam tu. Naik, turun. Itu normal chart untuk intraday, dia selalu macam tu. Tapi kalau tiba-tiba dia naik, lepas tu dia naik lagi, tu then selalunya orang akan masuk lah sebab dia tak biasa. Dia tak biasa. Maksudnya dia tengah nak naik lagi lah. Dan kita akan tengok volume tu kalau volume tu tinggi, so orang akan masuk lah. Alright. Okay, ada soalan tak? Doktor, intraday tu apa doktor? Okay. Bagus soalan tu. Sebab saya nak kena cerita juga. Trader ada 3 jenis. Dalam pasaran ni kita ada 2 jenis utama sebenarnya. 2 jenis yang utama. Pertama ialah trader dan kedua adalah investor. Investor tadi yang macam saya tunjuk kat carta tu tadi kan, dia beli dan dia simpan lama, betul tak? Dia simpan kalau dalam kes yang beli pada April tu, dia simpan sampai sekarang dah berapa bulan tu? April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. Dah 7 bulan. Dia simpan je lagi. Kadang-kadang dia simpan lagi 5 tahun sampai 10 tahun. Itu ialah investor. Investor. Warren Buffett dia selalunya dia jadi investor. Yang kedua adalah trader. Trader dia beli, jual beli. Dia dapatkan keuntungan untuk dia buat untung sehari, dalam masa 3 hari ke apa. Kalau dalam trader pula ada 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama adalah intraday trader. Intraday trader. Kadang-kadang orang panggil scalper, okay? Tapi intraday trader ni maksudnya dia beli hari ni, jual hari ni. Dia panggil intraday trader. Short term lah, very short term. Kadang-kadang tu tak sampai seminit dia dah beli, dia jual. Sebagai contoh, kalau you price berhad ni, you beli pada harga 43.5 sen. You jual pada harga 48 sen. So berapa minit tu agak-agak ni? Sorry. Ini bukan intraday. Sekejap, saya kena buka intraday chart. Yang ni tak ada lah. Sekejap, saya buka yang ni lah. Price berhad. Mana price berhad? Ni saya buka intraday chart. Apa? Susah lah sini sebab you, let's say lah kalau you beli pada harga 42 sen, dia jual pada 49. You dah untung berapa sen tu? 6 sen kan? 6 sen tu dalam berapa minit tu? Dalam berapa minit saja you dah untung, sebanyak 6 sen. So dia beli, dia jual. Kalau tengok pada chart ni dalam pukul berapa dia jual tadi? Lebih kurang je, yang ni tak nampak. Ni price berhad. Saya nak ambil 15 minit punya time frame. 15 minit. Dia pada harga mula-mula dia buka yang ni lah. Ini berapa hari bulan ni? 27. 27. Ini 28. So dia buka pada harga 43 sen setengah. Dan dia naik sampai 50.7 sen. So kalau you beli sini tadi, dan
jual balik ke sini, itu tak sampai 15 minit. Okay, tak sampai 15 minit you dah jual. So kerja dia akan, tu saya cakap ni, ada trader ni dia kerja pada pukul 8.30 sampai pukul 9.30, lepas tu pukul 4.30 sampai pukul 5 petang. Okay, mungkin dia bukannya intraday, dia panggil BTST. Buy today, sell tomorrow. Okay, buy today, sell tomorrow. Maksudnya pagi ni dia jual. Itu pun ada juga satu trader, tapi dia panggil BTST. Okay, buy today, sell tomorrow. Okay. Ini tadi you nampak ke carta yang saya tunjuk? Tak ada kan? Saya lupa nak share sebenarnya. Cuma senyap je. Nampak ke tadi yang saya tunjuk price berhad tadi? Tak nampak kan sebab saya pun perasan. Nampak ke? Yang ni tadi, nampak ke tadi yang ni? Bad network quality. Okay. Network quality tak apa. Okay. So maksudnya dalam 15 minit saja dia trade dan dia ada untung sebanyak lebih kurang 8 sen. 8 sen kalau dia beli pada harga 100,000 unit. So dia dah untung 8 sen kali dengan 1,000 unit berapa? RM8,000 lah kalau dia beli 100,000 unit. Okay. Tapi kalau dia beli RM10,000, dia dah untung RM800. So macam tu lah cara dia buat duit. Okay, intraday. Yang kedua ialah trader yang swing. Dia panggil swing trader. Swing Swing ni you pegang 3 hari, 4 hari ke, seminggu ke, sebulan ke, itu dia panggil swing. Dia tunggu dia swing. Dia macam buat main buai. Dia tunggu dia naik. Tunggu sampai naik, lepas tu dia jual. Sebab dia sebagai swing trader. Okay, dia mungkin akan simpan sebulan, 2 bulan ke, ataupun seminggu ke, tapi bukan intraday. Okay, dia akan swing sikit. Yang ketiga adalah position trader. Yang ni dia panjang sikit dia pegang. Mungkin dia pegang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Okay, itu dia panggil position trader. Dia hampir kepada investor, tapi dia still trader juga. Okay, investor ni dia akan lebih jangka masa panjang. Kan? Tapi yang dia ni still trader, tapi dia trade dalam mungkin 4 ke 5 bulan ataupun ke 6 bulan ataupun kadang-kadang sampai ke setahun. Tapi still dalam masa jangka pendek, iaitu bawah setahun lah. Kalau dia dah start melabur lama, setahun, 2 tahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun, itu adalah investor. Okay. Alright. Okay. Faham tak apa, menjawab tak soalan saya tadi? Intraday trader tu. Nampak tak? Kalau you tanya soalan, saya akan banyak memberikan input-inputnya. Tapi kalau you tak tanya soalan, memang tak ada dah. Memang tak ada lah yang keluar sebab you kena tanya. Yes, siapa tahu? Nur Afifah. Untuk forex dengan yang trade yang Dr. tunjuk ni sama ke? Maksudnya sama tu dari segi apa? Untuk trade dia tu. Trade, okey. Kalau untuk trade tak ada masalah, bendanya sama. Okay. Tapi instrumen lain. Okay, instrumen lain. Untuk cara trade lebih kurang sama, analisis lebih kurang sama, cuma berbeza sikit je dari segi fundamental. Okay, berbeza dari segi fundamental sebab fundamental untuk forex dia bergantung kepada ekonomi, dia bergantung kepada news, bergantung pada country. Tapi dari segi forex ni dia lebih kepada technical, lebih kepada technical. Juga fundamental juga ada, tapi dia lebih kepada technical. Dan pergerakannya lebih laju berbanding dengan saham. Dia macam Ferrari dengan kita naik Honda lah. Saham saya bagi analoginya Honda. Okay. Forex Ferrari. Okay. Forex Ferrari. Maksudnya kalau Ferrari ni, kalau dia sekali dia accident ke, memang rugi besar. Okay.
Okay, so forex boleh rugi yang besar. Okay, tapi untung pun memang cepat boleh untung. Tapi dari segi saya tak nak bincang daripada segi isu syariah ni sekarang ni, ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh kan, ada yang so dari segi saya hanya mengatakan bahawa forex dengan apa sama je. Okey, contohnya ini ialah saya buka yang price berhad ni adalah saham kan. So saya buka dekat TradingView sebagai contoh. Mana ada dekat TradingView, ini saya tak share lagi. Sekejap, saya kena share screen. Okey, ini contoh forex okey, ni. Okey. Yang ni kalau kita tengok, you ada masuk kan TradingView kan? Okay. So TradingView, kita ada penyaring, contohnya penyaring, iaitu screener. Screener ni kita ada saham, forex dengan kripto. Kripto pun sama. Analisisnya sama je. Forex ke, kripto ke, saham ke sama. Cuma bezanya you pakai Honda ke, you pakai Ferrari ke, you pakai Lamborghini. Okay. Maksudnya dari segi kelajuan dia tu. Kelajuannya. Kalau contohnya, untuk forex saya buka. Contoh ni Australia dollar, USD. Kita buka lah sekejap. Tapi saya tak nak bagi tahu you trade benda ni sebab saya memang ramai yang trade kan, sebab nak masuk dia modalnya tak banyak tapi risikonya sangat tinggi lah. Sebagai contohnya, yang ni yang satu hari ni kalau you tengok, satu hari punya time frame, sama je macam kita tengok kan. Satu hari punya time frame, tapi forex ni selalunya orang tengok time frame yang kecil, 5 minit. So dia laju pergerakan dia 5 minit pop. Dah untung macam tu. So sama je. Kan, nampak dia punya ni pergerakan dia, tapi dia ada juga dia punya fundamental dia, isu-isu fundamental tentang ekonomi ke, tentang apa ke, akan memberikan kesan kepada currency tersebut. Ni dolar dengan US dollar. Kalau contoh lain pula kita tengok forex yang lain. Kita tengok saya tak reti sangat bab ni. Contohnya GBP dengan USD. Ini forex tapi ada ke yang main forex? Ini GBP dengan USD. Nampak? Sama je. Analisis sama. Kalau you nak buat dia punya ni pun sama juga. Ini adalah dia punya support, dynamic support. Kalau dia jatuh daripada dynamic support tu, maka dia boleh jatuh ke bawah. Dia boleh jatuh ke bawah. Dia tukar trend daripada uptrend. Ini maksudnya uptrend kepada downtrend. So, analisis yang you nak pakai sama. Apa yang you belajar dengan saya nanti, technical dengan fundamental ni, boleh pakai untuk instrumen forex, boleh pakai untuk instrumen kripto, boleh pakai untuk instrumen saham, boleh pakai untuk instrumen banyak instrumen lagi lah yang boleh pakai. Sebagai contoh, kalau kita buka penyaring kripto, ini Bitcoin dan sebagainya kan. Ini contohnya kripto tu. Banyak sangat ni apa benda ni kan. Saya pun tak tahu apa. Contohlah kita ambil satu ni. Ni saya tak tahu apa Saya tak tahu apa benda ni. So, kita tengok macam mana kita nak analisis dia. Kalau untuk technical, kita tengok carta. Ini tengok carta, nampak? Ini tengah downtrend. Downtrend. Sebab apa dia jatuh. Ini downtrend. Kita tengok, kita dah tahu dah dia downtrend. Tapi kalau dalam jangka panjang, downtrend, downtrend, tapi dia dah downtrend lah. Jangka panjang nampak, daripada atas ni turun. Downtrend. Sekarang ni sideways sikit. Tapi secara keseluruhan, dia tengah downtrend.
Nampak? Okey. Ada orang ke? Okey, boleh tak kita break? Saya tahu sebab you all dah hampir sejam kan dah sama saya mendengar celoteh saya. Ada yang dah pengsan kat situ rasanya. Kita break sekejap, makan-makan sikit kan. Kita tak apa. Kelas saya kelas yang enjoy. Kelas saya ni nak ajar you buat duit. Oh, kelas saya ajar you buat duit. Jadi kita kena enjoy, you pergi makan sekejap. Kita akan join balik pada pukul 10. Kita ambil 15 minit untuk you makan-makan. 10 kita join balik, kita habis pukul 11. Okay. Tapi siapkan soalan-soalan sebab sebenarnya setiap dalam kelas kita ada 2 jam lecture, 1 jam tutorial. 1 jam tutorial tu adalah bertanyakan soalan. Okay. Bertanyakan soalan. So, banyakkan soalan supaya saya boleh keluar. Apa benda yang ada dalam saya ni, saya keluar. Okay. Sebab kalau you nak belajar kat luar, you kena bayar. Kena bayar 1 jam mungkin you kena bayar banyak lah. Okay, you nak masuk kelas pun, contoh you nak masuk kelas yang apa, biar handsome pula. Biar tak kaya tapi biar tak kaya pula. Biar tak handsome tapi kaya tu kan. So maksudnya kena bayar tu. It's not cheap. Okay, bukannya murah. Okay. Tak percaya tanyalah orang yang dah pernah pergi kelas-kelas tu. Okay, so saya akan leave session ni, kita tutup session ni dulu. Pukul 10 kita masuk balik. Okay, siapkan soalan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.